Kita teruskan perbincangan kita dalam tajuk redox, iaitu kita masuk bahagian yang seterusnya, penyesaran logam. Okey, sebelum pada ni cikgu rasa kita dah bincang dah sebelum cuti raya hari tu penyesaran logam, tetapi tak apalah, cikgu ulang balik penyesaran logam supaya awak lebih faham. Okey, tindak balas penyesaran logam ni macam mana. Okey. So sebelum kita masuk bahagian penyesaran logam, okay, maka apa yang perlu kita tahu dekat sini sebelum kita teruskan perbincangan kita dalam tajuk penyesaran logam, maka apa yang perlu kita tahu adalah siri elektrokimia. Awak boleh tengok dalam buku teks, iaitu siri elektrokimia. Siri elektrokimia ni kita ada kalium, kita ada kalsium, kita ada natrium, kita ada magnesium. Ni kena hafal aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum dan juga argentum. Okey, ke atas ini maknanya dia lebih elektropositif. Okey, lebih elektropositif. Okey, makna elektropositif ni, lebih elektropositif ni maknanya lebih cenderung untuk melepaskan elektron. Okey. Jadi tindak balas penyesaran logam ini berlaku apabila logam yang di atas lah, maknanya atas tu lebih cenderung untuk melepaskan elektron, maka katakanlah kita masukkan logam magnesium ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Contoh kuprum 2 sulfat Okey, cara dia kita ada test tube macam ni. Okey, dalam test tube itu kita letak larutan lah, iaitu kita ada larutan CuSO4. Kemudian kita tambah pita magnesium. Okey, tindak balas macam tu. So, apabila kita masukkan magnesium ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, magnesium dengan kuprum magnesium berada di atas. Maknanya magnesium lebih elektropositif. Jadi, apa yang berlaku apabila magnesium lebih elektropositif, maka magnesium dapat menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Okey, di sini magnesium akan ambil sulfat, so hasil magnesium sulfat dengan kuprum. Jadi kalau kita nak balik kepada tindak balas redox di sini, magnesium kat sini, okey, atom, okey, Mg. Lepas tindak balas dia akan jadi Mg2+. Maknanya Mg sudah membentuk Mg2+. Okey. Kemudian Cu dekat kuprum 2 sulfat ini adalah Cu2+. Lepas tindak balas dia akan jadi Cu. Okey. Jadi asalnya Cu magnesium ni nak jadi magnesium Mg2+, maknanya atom magnesium kena lepaskan 2 elektron. Okey. Manakala untuk membentuk Cu2+, atom Cu perlu lepaskan 2 elektron. Atau dengan kata lain, kita boleh buat macam mana? Tolak ni buat mari ke sebelah sini jadi tambah 2E. Tolak buat mari ke sebelah sana jadi tambah 2E. Maknanya kat sini kalau awak nampak lah, kalau awak nampak Mg2+, 2+, okey, plus 2E selalu, barulah dia jadi Mg. Okey, Cu2+, plus 2E dia jadi Cu. Maknanya atom magnesium sudah melepaskan elektron. Okey, membentuk ion magnesium. Manakala ion Cu2+ menerima elektron membentuk atom Cu. Jadi kalau kita relate dengan redox, maka magnesium ini, atom magnesium ini bila dia lepaskan elektron, maka magnesium mengalami tindak balas. Ini kita panggil tindak balas pengoksidaan. Manakala Cu ini bila dia terima elektron, Cu2+ terima elektron, maka ia mengalami tindak balas penurunan. Jadi bila ada pengoksidan dengan penurunan, maka tindak balas penyesaran logam ini merupakan suatu tindak balas redox. Okey. Seperti mana yang kita tahu dalam tajuk redox ini, kita bukan saja perlu tahu dari segi tindak balas redox, awak juga perlu tahu dari segi pemerhatian lah.
Okey, jadi bila kita tengok kat sini, okey, magnesium ini dia sudah jadi Mg2+. Okey, magnesium ni dia adalah kepingan. So kalau kita nak cerita dari segi pemerhatian, maka kita boleh kata yang pertama, kita boleh kata pita magnesium menipis. Okey, kenapa dia menipis? Sudah dijadi ion dia. Dia dah jadi ion, kemudian ion Mg tu larut dalam larutan, maka dia menipis lah. Okey, lama-lama dia akan jadi tak ada. Okey, yang kedua, okey, kupron dosulfat ni, okey, yang awak tahu masa kita belajar tingkatan 4 hari tu, kupron dosulfat ni warna dia biru. Biru kupron dosulfat ni disebabkan oleh ion CO2+. Ion CO2+ ni warna dia apa? Warna dia biru. Jadi lautan CO2+ ni warna biru. So bila kita tengok hasil, dia tak ada ion CO2+. Hasil hanya ada kupron. Jadi kita boleh kata kat sini pemerhatian kedua adalah larutan biru CuSO4, okey, pudar. Kalau kita tak boleh kata lautan biru pudar, lautan biru, okey, menjadi biru muda. Ataupun warna lautan biru kupron dosulfat, okey, menjadi tidak berwarna. Cuma kalau kita nak tengok tidak berwarna tu ambil masa lah. Kita kena pastikan semua CO2+ tu sudah membentuk Cu. Okey. Pemerhatian yang ketiga pula yang kita boleh cerita dari segi tindak balas redox ni adalah Cu ni lah. Okey, Cu ni. Okey, Cu ni apa yang kita tahu, logam Cu ni warna dia perang. So kita akan nampak enapan perang terbentuk. Okey, terbentuk. Okey, ini kita panggil pemerhatian bagi tindak balas redox. Bagi tindak balas redox iaitu penyesaran magnesium atau penyesaran kupron oleh magnesium. Jadi kalau kita ambil persamaan ini yang kita dapat ni iaitu Mg, okey, membentuk Mg2+ plus 2E. Ini kita panggil persamaan setengah. Okey, tindak balas pengoksidaan setengah bagi tindak balas pengoksidaan. Yang kedua pula kita ada persamaan setengah bagi tindak balas penurunan. Okey, penurunan kita ada CO2+ ni kan. So CO2+, okey, plus 2E membentuk Cu. Okey. Persamaan setengah ni dia boleh jadi persamaan ion. Persamaan ion. Persamaan ion ni kita boleh campur. Ni dengan ni kita campur. Syarat dia bila kita nak campur, kita kena samakan elektron. Bila elektron kiri sama dengan kanan, maka kita boleh matilah. Yang ada kiri sama-sama kiri. So kita ada Mg dengan CO2+, okey, menghasilkan kanan sama-sama kanan, iaitu Mg2+ plus dengan Cu. Ini kita panggil persamaan ion bagi tindak balas ini. Okey, ini merupakan suatu tindak balas redox. Okey, selesai yang pertama. Okey, cikgu ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua, katakanlah kita ambil zinc masuk dalam larutan Ag nitrat. Okey, masuk dalam larutan Ag nitrat. So kita tengok siri elektrokimia. Okey, zinc berada di atas Ag. Jadi zinc lebih elektropositif berbanding Ag. Jadi zinc dapatlah menyesalkan Ag daripada lautan Ag nitrat. Jadi maknanya kat sini zinc akan ambil nitrat ZnNO32, tinggal Ag sahaja. Okey, jadi ni kita panggil tindak balas penyesaran logam. Jadi zinc ini daripada Zn, maka lepas tindak balas kat sini dia akan jadi Zn2+ lah. Okey, sebab di sini Zn2+, NO3 minus. Yang ni pula Ag plus dengan NO3 minus. Okey, jadi zinc akan jadi Zn2+. Manakala Ag plus lepas tindak balas jadi Ag. Jadi seperti mana yang cikgu minta awak hafal, awak ingat tadi kan. Kalau 2 plus maknanya plus 2E. Okey, yang ni pun kalau plus makna plus E. Maknanya zinc ini sudah melepaskan elektron, maka zinc mengalami tindak balas, okey,
pengoksidaan. Manakala Ag ini, Ag plus dia terima elektron, maka ia mengalami tindak balas penurunan. Maka ini merupakan tindak balas redox. Okey. Jadi kalau kita nak tengok dari segi pemerhatian seperti mana yang kita buat pada magnesium tadi. So pemerhatian dia, okey, kita akan dapati zinc atom bila jadi ion, yang pertama kita akan dapati kepingan zinc menipis lah. Okay. Yang kedua, Ag ni dia tak ada warna, dia adalah kelabu berkilat. Logam ni kalau kita nak tengok, nak ingat, okey, kuprum dengan emas saja, aurum saja, warna dia adalah perang. Yang lain warnanya adalah kelabu berkilat. So kita boleh kata pepejal kelabu, okey, berkilat terenak ataupun terbentuk. Ni refer kepada argentum. So oleh kerana warna argentum nitrat ni tak ada warna, zinc pun tak ada warna, so dari segi warna kita takkan dapatlah lihat dia punya perubahan warna, sebab warna dia dua tu serupa. Jadi di sini pemerhatian hanya dua sajalah, iaitu yang pertama kepingan zinc menipis, yang kedua pepejal kelabu berkilat terenak. Okey. Dan yang ketiga yang kita boleh tengok sini dari segi persamaan. Tadi kan cikgu dah bagi tahu tentang persamaan setengah. Tengok persamaan setengah untuk magnesium, persamaan setengah untuk kuprum. Jadi di sini pun apa yang kita bentuk kat sini merupakan persamaan setengah. Jadi kalau kita boleh tengok persamaan setengah, okey, bagi tindak balas, okey, pengoksidaan, kita ada zinc, okey, menghasilkan Zn2+ plus 2E, manakala okey, persamaan setengah untuk tindak balas penurunan adalah kita ada iaitu Ag plus E membentuk Ag. Ni kita ada dua persamaan setengah bagi tindak balas pengoksidan dan bagi tindak balas penurunan. Jadi di sini kalau kita nak membentuk persamaan ion, okey, tadi kita tengok persamaan ion kan. Jadi cikgu kata tadi elektron ni kena sama, barulah kita boleh tambah. Jadi yang ni dua, yang ni satu. So nak sudah jadi dua, kita darab dua belakang. Darab dua jadi dua. Jadi bila darab dua dah jadi dua, boleh matilah. Maka kanan sama-sama kanan. Okey, sorry, kiri sama-sama kiri. Okey, hasilnya 2 Ag plus. Okey, menghasilkan Zn2 plus. Okey, dengan 2 Ag. Ni kita panggil persamaan ion bagi tindak balas penyesaran logam. Okey. Contoh yang ketiga, cikgu bagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, katakanlah cikgu letak kuprum dalam larutan ferrum 2 sulfat. Letak kuprum, okey, dalam larutan ferrum 2 sulfat. So kita pun tengok siri elektrokimia. Okey, ferrum dengan kuprum, ferrum dengan kuprum. Ferrum duduk atas kuprum. Bila ferrum duduk atas kuprum, boleh ke kuprum sesarkan ferrum? Okey, jadi di sini oleh kerana ferrum ini, okey, berada di atas kuprum, maknanya ferrum ini lebih elektropositif. Jadi bila ferrum lebih elektropositif, maka kuprum tidak dapat menyesatkan ferrum daripada lautan ferrum 2 sulfat. So di sini kita tak akan nampak tindak balas berlaku. Ya, kenapa tindak balas tidak berlaku? Kerana ferrum lebih elektropositif berbanding kuprum. Jadi kuprum tidak dapat menyesatkan ferrum daripada lautan ferrum 2 sulfat.